亲爱的姐妹们平安，非常感谢上帝，我们能够再一次在网上见面。不知不觉我们已经走到7月份最后的一个礼拜三。圣经告诉我们说，要常常数算自己的年日，好叫我们得着智慧的心。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa di online ini. Dengan tidak terasa kita sudah melewati Rabu yang terakhir di dalam bulan Juli ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus sering-sering menghitung hari-hari kita supaya kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, supaya kita tahu bagaimana hidup di dalam dunia ini, memakai waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita angkat satu puji-pujian, Bapa Sorga hatiku bersyukur. 我们来唱一首诗歌，慈爱天父，我心感谢你。Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku.上帝的慈爱彰显在哪里呢？上帝的慈爱彰显在差派耶稣基督来拯救我们，这些原来是不配的人。Kasih Tuhan dinyatakan di dalam hal apa? Dinyatakan di dalam hal Dia mengutus anak yang tunggal Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, manusia yang tidak layak ini. Aku hanya seorang yang berdosa. 我只是一个罪。我一切所有，无非是接受，都是主赐下在我心之后。故我不自夸，骄傲为赞，我只是个罪人，蒙救恩。我是个罪人，蒙恩典，一切的罪恶的赦免，赞美主耶稣，荣耀归天父。我是个罪人，蒙救恩。Kini ku telah diselamatkannya, hatiku penuh dengan gembira. Ku mau selalu memujinya, karena ku telah diselamatkan.
selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa, kini ku telah selamatlah. Dulu dosa perintah hatiku, menjauhkan langkahku dari Tuhan. Kini Injilnya ku beritakan, karena ku telah diselamatkan. Aku penuh dosa, selamatlah. Anugerah Tuhan, selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa, kini ku telah selamatlah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan hari ini untuk boleh memahami firman-Mu. 天父帮助我们今天明白你的话语， Pimpin kami agar kami juga bisa memiliki sukacita yang Allah juga miliki. 帮助我们给我们你所有的喜乐， Agar kami juga punya hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami. 帮助我们能够怜悯我们周围的人。 Dan biar kiranya melalui firman ini kami semakin diteguhkan untuk menjangkau mereka bagi Tuhan. 借助我们今天所传扬，我们今天所学的圣经，让我们能够去接触、去得着还有信主的人。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara-saudari, mari kita membuka Lukas 15. 我们一起来看路加福音第15章。路加福音第15章。 Lukas 15 ayat 8 sampai 10. 第8节到第10节， Lukas 15 ayat 8 sampai 10, LAI memberikan judul perumpamaan tentang dirham yang hilang. 路加福音第15章8节到10节的小题目就是失钱的比喻。 Saya akan membacakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, ayat 8 sampai 10, dan kemudian nanti akan dibacakan satu kali lagi dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Mari kita baca bersama-sama ayat 8, ibu-ibu. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang ini telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." 中文1、2、3，或是一个妇人有10块钱，若失落1块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，这倒找着了吗？找着了，就请朋友领事来，对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。 Nah, ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu tersesat waktu kecil? Waktu kecil kita jalan-jalan, terus kemudian tersesat, kita kehilangan orang tua kita. 请问你们小时候有没有迷失过方向？ Saya pernah tersesat, waktu itu kita lagi ke mall, jadi kakek saya memberikan koin-koin coklat emas, jadi koin coklat tapi bentuknya koin-koin kayak emas, dan kemudian saya buka, dan saking bersemangat, berhamburan, dan saya cari-cari itu koin, semuanya sampai dapat. 我小时候跟着我的爷爷到这个超市去，那么我爷爷给我一把的好像金子的这个巧克力。 那么一不小心，这个全部都洒在地上，所以我忙着找那个掉在地上的巧克力。这样呢，我就跟家里面的队伍
失去了联络，迷失方向。 Saya nggak rela satu coklat pun, satu koin pun hilang. Karena itu waktu itu kan dibelinya dari luar negeri dan berjatuhan. Jadi cari mana itu coklat. 因为那个巧克力是外国来的，好像金钱的这个金币一样，所以呢，我不甘心，纵然是失落一个。 Nah, selagi saya mencari coklat-coklat yang diberikan itu, saya waktu ngangkat, nah kakek saya hilang. Dia lagi entah pergi kemana. Waduh, saya cari-cari mana ini sekarang kakek saya. Tadi hilang coklat, sekarang kehilangan kakek. 我找到了那个失去的最后一个呢，最后一块呢，我找错了，但是我失去了我的爷爷。 Wah, itu benar-benar membingungkan. Saya cari kemana? Mau anak kecil mana terpikir pergi ke apa yang resepsionis ya, yang pengumuman anak hilang. Anak SD mana ngerti-ngerti. Yang penting udah bingung kecarinya. 那时候我还小，我也不懂得去找超市里面的这个工作人员，就是失去东西或者是遗漏什么东西的那个部门，我也不晓得。 Saudara-saudari, kita pasti pernah kehilangan sesuatu, entah barang atau bahkan mungkin kehilangan seseorang. 我们一定有这个经验，不管是失去钱，或者是东西，或者是找不到我们的朋友。 Entah apakah mereka sudah nggak bersama-sama dengan kita lagi, atau mungkin karena ada hal-hal tertentu yang terjadi. 不晓得他们走到哪里去，可能是他们有其他的事情。 Ada orang-orang sekarang tuh yang kayak udah kehilangan mimpi, tujuan hidup. Ah, sudahlah aku begini saja, dia udah kehilangan apa yang dulu pengen dicapainya. 今天呢，也有一些人在年轻的时候，他所渴慕的找不到，他好像是不知道失去了什么，所以就对人生呢也没有什么盼望。 Tidak ada satu orang pun di antara kita yang ingin kehilangan sesuatu, kehilangan uang, kehilangan barang, apalagi kehilangan orang, misalnya anak atau pasangan kita. 我们中间一定是没有一个人愿意失去某一个东西，或者是失去他所爱的人。 Nah, Allah juga sama. Allah tidak ingin kehilangan manusia, dan itu kita lihat di dalam Lukas 15. Allah mencari manusia. 上帝也是这样，上帝不愿意失去他所造的人，哪怕是一个，上帝也不愿意。 Waktu kita membaca Lukas 15, kita perlu lihat dulu Lukas 15 ayat 1 dan 2 sebagai introduksi, sebagai awal dari 3 perumpamaan. 在路加福音有3个比喻，为什么讲这个3个比喻呢？我们一定要看第15章第1节、第2节的原因。 Jadi di Lukas 15 itu ada 3 perumpamaan. Pertama domba hilang, kemudian yang kita baca dirham hilang, yang terakhir anak hilang. 这个路加福音第15章讲到3个失落，第一个是失羊的比喻，第二是失钱的比喻，第三是浪子的比喻。 Nah, di dalam ayat 1 dan ayat 2 itu ini rupanya konteks dari perumpamaan itu bicara, rupanya ada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang biasa datang berbicara kepada Yesus, dan ahli agama ngomel, menggerutu. 在耶稣的听众里面，有的是受税的税吏，有一些是文士，有一些是法利赛人。 Jadi bisa bayangkan waktu Yesus masuk ke perumpamaan kedua dan bicara tentang ada seorang wanita, waduh, ini udah wanita dianggap kelas 2, di depan rabi-rabi ahli-ahli agama, itu kayak langsung nusuk serat. Ini kok pakai contohnya tentang perempuan nih, harusnya laki dong. 当耶稣讲第2个比喻失钱的比喻的时候，讲到有一个妇人失去了1块钱。 在耶稣的听众里面，那些文士、法利赛人、那些犹太教的领袖们，就对这个妇人、女人很敏感。 Ahli-ahli Taurat ini di ayat 2 ngatain, ini orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak dikasihi, tidak pantas dikasihi. Ngapain kamu ngomong, ngapain kamu bicara, ngapain kamu makan bersama-sama dengan mereka? 还有在第3个比喻是讲到浪子的比喻，就是罪人的比喻。这些犹太的宗教领袖觉得，为什么要讲那些罪人的事情呢？ Jadi bahkan orang-orang beragama sendiri pun mandang orang, lihat orang. Oh ini bagus, ini nggak bagus, ini layak, ini tidak layak. 当时的犹太教的领袖有好多，就把人分成几个种类，有的人是他们看不上眼的。 Dan Yesus gunakan perumpamaan kita yang kedua tadi sebagai salah satu contoh. Semua orang itu Tuhan itu kasihi, Tuhan pengen cari. 第2个比喻就是失钱的比喻，是一个妇人失去她1块钱，
所以一个在神的面前，男的女的都是神所宝贵的。 Kalau di perumpamaan tentang dirham, ini bicara tentang seorang wanita yang kehilangan punya 10 dirham dalam bentuk 10 koin, dan ada 1 koin 1 dirham ini hilang. 第二个比喻讲到有一个妇人，她有10块钱，她失去了一个。 Nah, dirham ini kira-kira sekitar gaji 1 hari. Itu tetap lumayan loh, gaji 1 hari. 这个1块钱当时大概就是一个工人的一天的日薪。 1 dirham bagi wanita ini tentulah sangat berharga dan dia cari-cari kemana-mana. 对这个妇人来说是很有意思的、很有意义的，所以她不论怎么样，她一定要找着。 Dan sama seperti Allah mencari, sama seperti wanita mencari dirham ini, Allah pun mencari orang-orang yang terhilang. Sama seperti yang Yesus lakukan di Lukas 15 ayat 1 dan ayat 2. 这个妇人怎么样去找失去的1块钱？就比喻说，上帝就是这样寻找世上的人。 Dan di dalam Lukas 15, Yesus ingin menunjukkan bahwa waktu dia memberitakan kabar baik kepada para pendosa, para penagih pajak ini, Yesus pengen ngomong, aku mengasihi mereka, dan kalau mereka percaya kepadaku, aku dan segenap malaikat akan bersukacita. 当耶稣讲这个3个比喻的时候，失羊的比喻、失钱的比喻、浪子回头的比喻，耶稣就是要告诉他的听众说，上帝他爱这些世上的人。 Nah, saudara-saudari, ibu-ibu, kita diingatkan bahwa kita itu punya satu perintah. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada seluruh manusia. 对于我们已经信主的人，耶稣讲这个比喻的用意是什么呢？就是要我们和他同心寻找世上的人。 Tapi kita juga menyadari bahwa rupanya kita sebagai manusia ada orang-orang yang kita suka dan ada orang-orang yang tidak kita suka. Ada orang-orang yang bahkan kita anggap ini mau jadi orang Kristen nggak layak lah. 我们要传福音，坦白说，有些人我们喜欢跟他传，有些人我们不屑跟他传福音，我们觉得他不配。 Orang macam kayak gini, janganlah, undang ke gereja pun janganlah, jangan, enggak usah, jangan kayak dia. 坦白说，有些人我们不喜欢，所以我们也不要跟他传福音。 Nah, kita seringkali kadang-kadang membuat jarak dengan orang-orang yang seharusnya kita bisa memberitakan Injil. 其实有些人我们可以去接触他，可是我们不愿意。 Dalam Lukas 15, kalau ibu-ibu baca, itu ada tulisan LAI, tulisnya begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Biasanya, kata biasanya. 那么在这个路加福音第15章有这样的记载说，这些法利赛人这些税吏，有的时候他们会找耶稣，跟耶稣在一起吃饭。 Dari kata biasanya, berarti ini bukan kedatangan 1 kali, bukan 2 kali, tetapi orang-orang ini orang-orang rutin datang, seneng datang, dan ya entah berapa kali mereka datang kepada Yesus ini. 那么这些人不止一次，乃是多次的寻找耶稣。 Mereka datang karena mereka tahu, mereka tidak diasingkan, mereka tidak ditolak, mereka merasa diterima, mereka merasa dihargai. Makanya orang-orang seperti ini senang sekali biasanya datang kepada Yesus. 这些罪人为什么喜欢找耶稣呢？因为他们知道耶稣不会拒绝他们。 Saudara-saudari, ibu-ibu, kadang-kadang sebagai manusia kita sulit. Kadang-kadang ada orang-orang yang karena kita nggak suka, kita itu memberikan bahasa tubuh, menunjukkan bahasa tubuh yang dimana kita nggak nyaman. 有些人我们不喜欢，我们就用我们的这个态度表现出来。 Misalnya, kadang-kadang kalau bahasa tubuh itu kan micingin mata tuh. Misalnya kayak saya ngelihat, ya, tuh ada micingin mata. 就是这样，不喜欢。 Terus ada yang kadang-kadang kalau kita udah temenan nih, terus si Hingling yang kita kurang suka kayak kasih kode di mata tuh. itu. 有的时候我们就跟我们的好朋友使眼色。 Kadang-kadang kita tunjukkan dengan mulut kita. 有的时候我 kita 们 nggak 就 suka. 用嘴唇来表现。 Kadang-kadang kita itu waktu ngobrol-ngobrol, kita itu menutup tubuh kita. Jadi kadang-kadang kalau kita ngobrol kan kelihatan ya ada orang-orang, misalnya kita lagi ngomong nih berdua bertiga, pas kita datang ini orang kok nggak ngajak aku ngobrol ya, kayaknya nutup gitu loh percakapan. Aku kayak diasingkan.
有些人呢是把自己封闭在一起，对某些人来说封闭，不要跟他交往。 Apakah ada orang-orang yang tidak kita sukai atau mungkin kerabat atau keluarga kita? 在我们的亲友当中，我们的家属当中，是不是也有一些成员是我们不喜欢的？ Apakah mungkin ada orang-orang yang di jalan, apakah pengemis, apakah wanita tunasusila, apakah wanita yang terlalu seksi dan mengatakan, aduh ini nggak cocok bagi kerajaan surga. 或者是有一些人很卑微的，有些人我们觉得不合体统的，我们认为这种人不适合到天上。 Ada pria yang berjalan agak gemulai dan kita mulai ragu-ragu, aduh dia kalau masuk ke gereja gimana ya kalau kita undang ya? Wah, kita mulai khawatir tuh. 有些人呢，就他走路的姿势我们不喜欢，我们就想象这种人啊，如果到天堂去，怎么样呢？ Saya barusan mungkin ada juga wanita yang luar biasa tomboy, sampai pakaiannya pun kayak, ini kok kayak laki banget ya. Saya pernah lewat suatu ketika naik motor di Kartini dan kemudian lihat ada seorang ibu-ibu mungkin ya, rambutnya sangat pendek tapi pakaian, baju dan celananya putih-putih dan dari cara berpenampilannya seperti menunjukkan sebagai sikap seperti seorang pria. 有一些女人很男性化，她的动作、她的衣服等等，就好像男性一样。 Dulu di persekutuan hari Rabu sempat ada satu simpatisan datang untuk ikut doa. Akhirnya dia balik ke Kalimantan. Dia pernah kecanduan narkoba, dia juga mantan napi. Dan saya harus merasakan dan saya menyadari, walaupun dia ramah, tubuh saya agak menegang, tanda cemas. 以前我们的辅导所礼拜三的祷告会有一个人参加，那么他曾经是吸毒的啊，行为不好的啊。当他来到我们当中的时候，我的肌肉很紧。 Apalagi mungkin kalau mukanya galak, garang, tatoan, terus habis itu suaranya gede, mungkin kita makin agak, aduh, bentar, ini ada apa nih, ada apa nih? 或者是可能他的声音很粗糙。 Jadi ada begitu banyak orang-orang yang kita sadar Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa kita kok gak nyaman, kita nggak suka ya, kita jaga jarak. Orang-orang ini ya tentu saja orang-orang yang bisa merasakan dong apa yang kita rasakan. 坦白说，就是有一些像刚才所说的，就是有某一些我们所不喜欢的，我们就表现出来。当然，对方也是有感觉的人，他会感受到。 Orang-orang yang paling sering ditolak di dalam masyarakat adalah orang-orang yang paling sensitif, paling baca situasi. Ini orang suka saya atau tidak. 在社会上被抛弃的人，往往也是最敏感的人。 Jadi waktu para pendosa, penagih pajak ini biasa datang pada Yesus, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kita bisa membayangkan orang-orang ini benar-benar merasa diterima oleh Yesus. 当那些犹太人认为是罪人的收税的人，他们常常来到耶稣的面前，他们觉得他们被接纳。 Ya, dan dapat dimengerti karena rupanya ahli-ahli agama saat itu lihat pun jangan. Mereka enggak suka dengan orang-orang semacam ini. 可是当时犹太教的领袖对那些的收税的人呢、罪人呢不屑一看。 Oleh karena itu maka Yesus mengatakan di dalam dirham itu, waktu wanita itu akhirnya menemukan satu koin itu, dia bukan Yeay, senang, enggak. Dia bersukacita. Dia bukan sekedar senang kecil, tapi bersukacita. 所以，当这个失去1块钱的妇人找到了那一个硬币之后，她不是这样微微笑，她是非常的兴奋。 Saya pernah main ke satu gereja yang cukup terbuka ya, dalam pengertiannya mungkin bukan gereja yang kayak kita yang konvensional, dan di sana mereka mengundang, jadi gini logo moto gerejanya, gereja untuk orang-orang yang tidak suka ke gereja, itu moto gerejanya. 有一次我来到一个礼拜堂，这个礼拜堂呢，就是说愿意接受人所不喜欢的。 这个礼拜堂要接受。 Dan waktu itu habis selesai, kemudian waktu itu kami sama teman-teman ya pernah 2 dan bertiga, terus kami ngelihat ada salah satu entah mungkin jemaatnya atau lagi berkunjung, ya kita bisa kelihatan bahwa ini orang yang istilahnya apa ya? Jadi dia wanita tapi menggunakan atribut-atribut, cara gaya, cara semua tubuhnya itu seperti pria, dan itu terlihat sekali. 有一个女人装扮是男人的装扮，来到那个礼拜堂。 Dan karena dia tinggi,
lebih kelihatan lagi dong, kan ukuran tubuhnya tinggi, jadi langsung kelihatan gitu. Dan teman-teman saya langsung 因为它很高 kasih kode. 所以很突出，所以我一些朋友呢就觉得很刺眼。 Gitu. Jadi saudara-saudari kita mulai merasa kayak, loh kamu ke gereja nggak boleh gitu dong. Gereja itu harus pakaiannya rapi, ya tepat. Kamu itu harus mengikuti cara-caranya kami, harus cara-cara kami. Kamu itu kayak nggak cocok. Dan kita gelisah. 我们就觉得说，来到礼拜堂不应该是那种的装扮。我们在我们想象当中有一定的标准。 Bukannya kita bersyukur, puji Tuhan orang itu masuk ke gereja. Karena di gereja lain ditolak pasti, udah pasti ditolak model seperti itu. Harusnya kita bersuka cita, tapi khawatir, cemas. Ini orang bener nggak sih? Ini gereja bener nggak sih? Kok itu yang dipikirin? Bapak Ibu bisa bayangin nggak? 但是呢，有一些信徒就觉得说，为什么这样的人来到教会有什么不对劲吗？其实应该为此而高兴。 Jadi makanya waktu Yesus menemukan waktu wanita itu menemukan 1 dirham, dia benar-benar bersuka cita. Dia bukan cemas, dia bukan takut, dia khawatir, dia bukan mikir, ah ini pembohong ya, ini lagi mau ngapain ini ke tempat kita ini. 但是耶稣基督并没有这样的态度。 Nah, saudara-saudari, disinilah kita melihat dan kita perlu belajar bahwa kita harus memiliki sikap yang sama dan sukacita yang sama saat kita melihat orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. 但是我们应该看一个还没有相信耶稣的人，他愿意来的话，我们应该存着一个欢喜的心。 Dan saking dia bersukacitanya, menariknya dia melakukan apa yang orang anggap tanda kutip bodoh dengan nemuin 1 dirham. Terus dia buat pesta, bawa tetangga dan bawa sahabat-sahabat. 他因为找到失去的钱，所以他做出很兴奋的事情，也许对某一些人来说不值得。 Jadi Bapak Ibu, gaji 1 hari, kalau dia bawa tetangga dan sahabat-sahabat untuk bersuka cita, makanan itu kan nggak cukup ya, 150.000 ya, itu bisa habis berapa dirham kali, hanya untuk mengundang sahabat-sahabat dan teman-temannya. Hanya karena 1 dirham ketemu, dia mungkin menghabiskan 9 dirham yang lain mungkin untuk mengundang semua teman dan tetangga. Bukankah itu 他失 tindakan? 去的1块钱，他邀请了他的朋友，也许这个邀请朋友来吃喝，花的钱比1块钱更多。 Dan Yesus dianggap, bukankah Yesus di ayat 2 dianggap bodoh? Dianggap, ini orang apa ini? Katanya rabi, katanya guru, tapi dia ngobrol, duduk, makan bersama orang-orang berdosa. Dianggap tanda kutip secara manusia itu bodoh. 耶稣接纳罪人，也许对一些人来说，这个是很愚蠢的。 Tetapi apa yang wanita ini miliki? Nggak peduli dia anggap bodoh, tapi dia merasa bersuka cita karena dirhamnya ketemu. Dan makanya kita masuk di Lukas 15 ayat 10 sebagai penjelasan dari perumpamaan itu. 在耶稣的比喻里面讲到，这个女人找到了失去的1块钱，那种欢喜，那种欢心是何等的大。 Lukas 15 ayat 10 adalah penerapannya, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. 为什么耶稣讲这个比喻呢？他的用意是什么？在第10节，耶稣说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。” Nah, saudara dan saudari, dalam situasi seperti ini nih sekarang gimana ya kita bisa memiliki sukacitanya Allah dalam diri kita? Bagaimana caranya? 那么这种的喜乐，我们现在怎么去感受呢？ Bagaimana kita tuh bergairah untuk mengundang teman-teman kita yang belum percaya, kerabat-kerabat atau saudara-saudari kita, atau mungkin ada orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita yang kayaknya dia belum pernah mendengar ya tentang Injil, punya belas kasihan itu. 我们怎么样请一些还没有认识主的人来领受神的美好的信息呢？ Nah, saudara-saudara, yang pertama kita perlu belajar bahwa kita harus mengakui dosa dulu. Bahwa kita adalah orang yang suka meremehkan orang lain. Kita harus akui dulu. 第一，我们要先自己认罪。有的时候我们会藐视人。 Kita harus mengakui dosa kita dulu bahwa rupanya ada orang-orang yang kita anggap rendah, ada orang-orang yang kita anggap sampah, ada orang-orang yang kita anggap jijik, yang bahkan kita mau beritakan Injil atau bawa mereka ke gereja pun kita itu ilfil, kita itu jijik. Aduh, kita harus mengaku dosa kita. Tuhan, aku bersalah.
当我们要面对比较低位的人的时候，我们应该先省察自己。假如我们有不好的态度，我们应该先悔改认罪。 Karena bukankah kita dulu dalam keadaan yang sama sebelum kita percaya kepada Tuhan? Waktu Tuhan membawa dan memberikan kita anugerah kepada kita, bukan karena penampilan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena posisi kita di dalam perusahaan. 当我们还没有认识耶稣的时候，我们岂不是也是很卑微吗？ Dalam Roma 3 ayat 12 kita ingat semua orang itu nggak berguna, semua orang itu nggak baik. Pertanyaannya, kita benar-benar merasa nggak waktu kita percaya menjadi orang percaya, ini ya Tuhan ini anugerah, ini aku anugerah loh percaya Yesus. 罗马书告诉我们说，世人都犯了罪，我们是不是感受到我们也是其中之一？ Nah oleh karena itu kalau kita sudah tahu kita merasa berdosa, kita merasa bersalah, pertama-tama yang kita lakukan ya kita minta ampun. Tuhan, ini sikapku yang keliru, hatiku ini jahat. 面对要向卑微的人传福音的时候，我们应该先省察自己，先悔改认罪。 Selalu ingat, kita itu orang berdosa, kita itu sama dengan mereka. Di mata Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, ibu-ibu, kita itu sama di mata Tuhan. Kita nggak layak, nggak ada satupun di atas. 我们以前也是像他们一样。 Nah jadi kita punya kesadaran itu, kita minta ampun kepada Tuhan. 我们有这样的一个认知，我们就可以认罪。 Nah yang kedua, nah sekarang kan kita ini mulai pengen nih, kita pengen. Sekarang ya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan saya belas kasihan. Tuhan tolong saya belas kasihan melihat saudara-saudari kami. 第二步，神啊，求你给我一个同情、怜悯人的心。 Ada begitu banyak, bahkan sampai sekarang saya merasa ada, contohnya kayak kemarin Bapak, saudara-saudari ya. Jadi bahkan walaupun saya mengkhotbahkan ini, saya menyadari bahwa tetap ada bagian di dalam diri yang saya harus benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong, aku nih nggak bisa nih kayak begini. 我们要向神承认，神啊，我不胜任。 Jadi baru-baru ini saya sedang bukan sedang sih, sudah berupaya. Jadi ada satu insiden terjadi dan kemudian saya harus ngomong secara pribadi empat mata dengan seseorang karena perkataannya yang itu sudah tidak tepat, bukan tidak tepat ya, itu udah kategori jahat. Saya harus ngomongin itu. 有一个人，因为他讲话很恶毒的话，所以我要面对他。 Jadi waktu saya ngomong dan ya entah kenapa saya merasa dan saya mendapatkan ini orang nggak mau dengar sama sekali. Orang ini menolak bahwa dia salah. 但是我感受到，当我跟他讲的时候，他拒绝。 Dia ngomongnya begini, ya itu urusan dia lah, bukan urusan gua. Harusnya dia dong yang ini, yang mengasihi. Harusnya dia, bukan saya. Saya nggak merasa 那 salah. 么那个人呢，不觉得有错，他反而指责对方。 Ini masih simpatisan sih, belum anggota ya. 他是一个新来的人，慕道友。 Dan dalam percakapan itu waktu saya pulang, saya itu kepikir, 我回家的时候，我就思想， apa gua minta sama si ibu itu, si ibu ini nggak usah diundang lagi ya? Terpikir loh. 我就想这样的慕道友，我下一次还是不要请他来吧。 Disiplin gereja kan diberikan untuk para anggota. Mereka harus dikasih tahu dan kalau mereka memang sudah 2 mata, 4 mata dan satu kelompok nggak mau, ya kita minta. Itu udah pintu keluar. Tapi ini kan orang baru ya, orang baru. 圣经告诉我们说，假如是一个信徒，你一个人劝他劝不来，2个3个，然后就看他如好像外人，可是这个人实在因为还没有认识主。 Nanti kita kalau ada persekutuan lagi kita undang nggak ya? Dan saya jujur dalam hati saya mikir kayak, aduh kayaknya jangan deh. 那么下一次聚会的时候，要不要邀请他呢？有一个感觉说不想请他再来。 Ngurus jemaat udah banyak, 101 masalah. Jangan tambah satu lagi Tuhan. Saya pikirnya gitu. 事情已经很多，不要再加一个麻烦吧。 Jadi selagi saya mempersiapkan ini dan kita membahas, kita sadar ibu-ibu bahwa kita butuh kekuatan yang daripada Allah untuk boleh mengasah hati kita. 所以在这样的情形之下，我们实在需要神的帮助。 Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 5, kita buka sama-sama 所 Yakobus 1以雅各 ayat 5. 书第1章第5节，雅各书第1章第5节， Yakobus 1 ayat 5. 雅各书第1章。 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 雅各书第1章第5节，你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚施于众人，也不斥责人的主，主就必赐给他。 Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak sanggup, dan bahkan sebenarnya aku nggak mau, aku bahkan tahu dalam pikiranku, aku nggak suka sama ini orang. 我们应该向神说：“神啊，我不会，其实我的肉体也不愿意。” Pengakuan dosa, aku nggak mampu, aku nggak sanggup, aku bersalah, aku berdosa nih Tuhan. 我不能胜任。 Tapi aku juga satu sisi kita merasa bahwa kadang-kadang kita itu tidak mau menginginkan apa yang Tuhan mau kadang-kadang. 其实不是不能，很多时候我们不愿意做神愿意做的。 Dan satu-satu yang bisa kita lakukan, Tuhan tolong ubah dong hatiku. Aku tahu itu salah, ubah hatiku, tolong ubah hatiku. 所以应当求神的改变我们。 Sehingga waktu nanti mereka mulai mendengarkan Injil dan mereka percaya, kita itu bisa bersuka cita dan senang karena mereka udah mulai terbuka. 所以我们先把自己在神的面前对付自己，认清楚了，我们跟别人谈话的时候才能够很顺畅。 Jika nanti ibu-ibu melihat ada ibu-ibu lain yang kayaknya kok kayak begini, tapi dia mulai datang ke gereja, dia mungkin percaya kepada Tuhan, dia mulai dibaptis, kita bisa secara otomatis, wah Tuhan, puji Tuhan, bukannya mikir, waduh pasti bohong. Gitu. 当我们已经好好的对付自己，当那个人对方信主的时候，我们一定会很兴奋。 Kita bersuka cita karena, wah dia percaya kepada Tuhan, bukan mikir, cari perhatian itu mah. Udah nggak punya anak, udah nggak punya, mohon maaf kadang-kadang saudara-saudari ya, nggak punya suami, tidak ditolak, percaya dia dibaptis. 当一个罪人真正悔改的时候，我们实在是兴奋，没有怀疑在里面。 Dan itu bisa membuat kita memiliki hati Allah. Allah bersuka cita dan sukacita Allah menjadi sukacita kita. 那我们就能够与神同乐。 Jadi saudara-saudari kita belajar dari perumpamaan ini, Tuhan Allah itu mengasihi semua orang. Allah ingin agar manusia itu diselamatkan. 所以这个比喻给我们看见说，上帝爱世上的每一个人，他愿意万人得救，明白正道。 Yesus menerima semua orang, oleh karena itu kita juga perlu memiliki hati yang sama, belas kasihan yang sama, dan kalau mereka percaya kita juga bersukacita, memiliki sukacita yang sejati. 主耶稣接纳每一个人，所以我们也应该有这样的一个心态。 Dan semoga ini bisa memberikan kita pendorong ya, saudara-saudari, ibu-ibu ya, untuk di dalam kehidupan kita sekarang, kita mau memberitakan Injil dengan lebih banyak lagi, kita mau lebih menolong keluarga kita atau kerabat atau teman kita. Yuk gabung yuk ke kita pelan-pelan. Gua kenalkan sama rohaniawan, gua kenalkan sama orang-orang percaya, kita beritakan Injil kepada mereka. 我们要有神的这个心态，这样呢，我们就会对每一个人有一个很友善的态度。 Sehingga kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, memberitakan Injil ke seluruh bumi. 以至于呢，我们能够实行神的大使命。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告， Bapa kami dalam surga, Tuhan tolong kami. 天父，求你帮助我们。 Kami ingin Tuhan memiliki hati yang berbelas kasihan melihat saudara-saudari kami. 我们愿意有一个怜悯人的心。 Tuhan tolong kami agar kami juga mau menjangkau mereka, memberitakan Injil kepada mereka. 帮助我们愿意去寻找那些世上的人。 Kami tahu juga Tuhan ada orang-orang yang kami juga tidak suka, orang-orang yang kami itu mungkin ingin menjaga jarak dengannya. 有些人也许按照我们的人性，我们要跟他们保持距离。 Tuhan tolong ampuni kami dan ubahkan hati kami. 神啊，求你帮助我，也改变那个人， Biar kami bisa mengerjakan perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. 让我们能够在我们的生命里面遵行神的旨意， Dan juga bersukacita saat mereka percaya kepada Engkau. 让我们也能够为着他们的得救而感恩。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。我们谢谢 Periadi 传道给我们所传讲的信息. Kita berterima kasih kepada Guru Neil Periadi yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita. 我们感谢天父，他为了要救赎我们，差派他的儿子耶稣基督
降世为人，我们领受赦罪的恩典是白白的。然而，耶稣基督必须离开天上的荣华富贵，降卑，为我们钉在十字架上，为我们受死，为我们流血。我们实在是不配的，但是我们竟然得着，这就是恩典。Kita berterima kasih kepada Guru Neil Peryadi yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita, yang mengingatkan kepada kita harus bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Sukacita Allah menjadi sukacita kita. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, mati buat kita, menebus dosa-dosa kita. Kita menerima anugerah pengampunan dosa itu secara cuma-cuma. Namun Yesus harus memberikan harga yang sangat besar sekali. Dia harus meninggalkan takhta mulia untuk datang ke dunia, menjadi hina, mati buat kita. Namun hari yang ketiga, dia bangkit pula. Mari kita angkat puji-pujian. Kau tinggalkan takhta mulia. 你曾经离开天堂，为了要救赎我们。